Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini, cikgu akan buat penerangan tentang faktor sepunya. Jadi, faktor sepunya ni macam mana pula? Okey, contoh dalam soalan tu, dia suruh awak yang pertama, senaraikan faktor sepunya bagi nombor 12 dan 18. Contoh soalan Okey, contoh. Lepas tu, jadi benda step yang pertama awak boleh buat adalah senaraikanlah. Mula kita kena senaraikan semua faktor nombor 12 dan senaraikan semua faktor nombor 18. Kita senaraikan dulu faktor nombor 12 ialah faktor 12 kan kita tahu dia adalah nombor 1, 2, 3, 4, 6, lagi 7 tak ada, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi untuk 18 pula, 18. Faktor kepada 18 ialah 1, 2, 3, 4 tak ada, 5 pun tak ada, 6 ada, 7, dan sampai 7 ada 18 tak ada, 8, 9 ada, 9 ada, 10, 11, 12, 13 sampai 18. Okey, jadi kita dapat kat sini untuk faktor 12 ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau untuk faktor 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9. Okey, jadi kalau faktor sepunya, kita kena cari nombor yang sama dalam dua-dua kumpulan ni. Nombor yang sama dalam faktor 12 dan nombor 18, apa nombor yang sama? Kalau kita tengok kat sini. Kalau kita tengok kat sini, nombor yang sama dia adalah 1, 2, 3 dan 6. Jadi, faktor sepunya bagi 12 dan 18 ialah 1, 2, 3 dan 6. Itu faktor sepunya. Mula-mula awak kena senaraikan faktor kepada kedua-dua nombor tersebut. Kemudian barulah awak tengok apakah nombor yang sama. Okey, itu untuk faktor sepunya. Tapi macam mana pula? Ada satu lagi dalam faktor sepunya, dia akan ada tanya lagi satu soalan, iaitu faktor sepunya terbesar, ataupun singkatan dia kita panggil FSTB. Okey, FSTB, kalau cikgu sebut FSTB, maksudnya awak tahulah FSTB tu faktor sepunya terbesar. Okey, macam mana nak tahu FSTB ni? Okey, jadi nama pun faktor sepunya terbesar. Jadi awak kena tengoklah dalam faktor sepunya terbesar, faktor sepunya yang awak listkan ni, yang awak dah listkan ni, 1, 2, 3, 6 ni, 1, 2, 3, 6 ni, mana nombor yang paling besar? Nombor yang paling besar dalam kat sini. Jadi kalau kat sini awak nampak nombor yang paling besar ialah 6. Jadi 6 ni lah FSTB untuk 12 dan 18 ialah 6. Okey, satu lagi. Okey, ini cara ni adalah kita panggil cara pensenaraian. Ni cara ni kaedah pensenaraian lah. Maksudnya awak senaraikan dulu faktor, kemudian awak cari faktor sepunya, kemudian barulah awak dapatkan FSTB dia. Okey. Ada satu lagi cara untuk cari FSTB. Satu lagi kaedah, kita panggil kaedah nak cari FSTB ya. Nak cari FSTB bagi nombor 12 dan 18 kan tadi. Okey, macam mana nak cari FSTB untuk 12 dengan 18? Awak kena guna yang kaedah yang kedua, ialah kaedah pembahagian berulang.
pembahagian berulang. Jadi macam mana nak buat? 12, 18. Okey, dalam sipir berapa yang ada nombor 12 dan 18? 12 dan 18. Kita ambil sipir 2 dulu. Kita ambil sipir 2 sebab yang paling senang kan? 12 bahagi 2 awak akan dapat 6. 18 bahagi 2 awak akan dapat 9. Okey, buat lagi. 6 dengan 9, kita boleh bahagikan lagi tak? Kita boleh kecilkan lagi tak nombor 6 dengan 9 ni? Boleh. Guna sipir 3. 6 dan 9. 6 bahagi 3 dapat 2. 9 bahagi 3 dapat 3. Okey. Jadi awak dapat kat sini 2 dan 3. Boleh bahagi lagi tak 2 dengan 3 ni? Ada tak kita boleh bahagi 2 dengan 3 ni? Tak boleh. Jadi yang nombor yang tinggal ialah, jadi ini je lah. 2 dan 3. Jadi awak ambil je terus. FSTB sama dengan ni. Ambil je nombor ni, darabkan 2 darab 3. Okey, contohlah. Contoh dekat sini ada 4 nombor. Contoh 2, ada 3, ada 2, ada 2. Contohlah kan, awak bahagi kat sini kan. Bahagi. 2, 3, 2, 2. Jadi FSTB awak tu awak kena darabkan lah. 2 darab 3 darab 2 darab 2. Itulah FSTB awak. Okay, jadi kalau kat sini FSTB dia 2 darab 3 sama dengan 6. Sama lah. Kalau awak buat cara kaedah yang senaraikan, awak akan dapat 6. Kalau awak buat kaedah pembahagian berulang pun, awak akan dapat 6. Okay, satu lagi cara yang terakhir. Yang ketiga, kita guna pendaraban nombor faktor. Okey, iaitu cara dia macam mana? Cara dia awak kena tahulah nombor-nombor faktor. Nombor-nombor faktor tu maksudnya 2, 3, 5, 7, lagi 11, 13. Okey, ni semua nombor-nombor faktor. Jadi macam mana nak buat? Jadi awak kena cuba jaya. Kaedah ni kaedah cuba jaya. Okey, kaedah cuba jaya tu macam mana cikgu? Kaedah cuba jaya tu maksudnya kan awak tadi ada kita nak dapatkan nombor 12 dengan 18. Jadi awak kena buat darabkan nombor-nombor ni sehingga awak dapat nombor 12 dan sehingga awak dapat nombor 18. Contoh kat sini. 2 darab 3 darab dengan 2. Okey, 2 darab 3 dapat 6. 6 darab 2 dapat 12. Macam tu lah awak kena buat. Awak kena buat cuba jaya. Okey, 2 darab 2, 4. Awak kena sentiasa kena buat lah cuba jaya. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 pun boleh. Sampai banyak kali sampai dapat 12. Okey. Okey, nak dapatkan 18. Macam mana nak dapat 18? 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6. Kemudian 6 darab berapa dapat jawapan 18. Darab lagi 3. Betul tak? 2 darab 3 darab 6. 6 darab 3 dapat 18. Okey. Jadi dekat sini awak nampak tak? Kat sini untuk dapatkan 12, 2 darab 3 darab 2. Kalau untuk dapatkan 18, 2 darab 3 darab 3. Jadi nombor ni sama. Awak kena tengok bilangan nombor yang sama dan bilangan yang sama. Okey, ini dengan ni nombor dia tak sama. Jadi kita tak boleh ambil dia. Jadi kita cuma boleh ambil 2 nombor ni je lah. 2 nombor ni saja. FSTB sama dengan 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, itu saja hari ini. Kita belajar tentang nak cari macam mana nak cari faktor sepunya, macam mana nak cari faktor sepunya terbesar. Okey, dalam tiga-tiga kaedah ni, cikgu lebih sarankan untuk kamu guna kaedah pembahagian berulang. Sebab kaedah pembahagian berulang ni dia lebih mudah. Awak bahagikan bahagi-bahagi. Lepas tu awak ambil nombor dekat bahagian tepi ni, darabkan je, terus dapat jawapan. Tapi kalau untuk kamu lebih yakin kan, lebih mudah, untuk kaedah yang lebih mudah, ni kaedah senarai ni lah. Untuk kaedah nombor 1 ni, kamu kena senaraikan dulu.
kamu kena senaraikan faktor dulu, faktor kepada nombor 12, faktor kepada 18. Kemudian cari faktor sepunya 12 dengan 18. Cari faktor semua itu maksudnya yang sama lah. Macam ni, yang sama. Kemudian dah senaraikan yang sama 1, 2, 3, 6. Okey, cari pula nombor yang paling besar. Paling besar yang ni lah. Dia tak ada apa-apa operasi bahagi ke darab ke, tak ada. Dia cuma senaraikan je. Okey, cikgu harap kamu fahamlah dengan penjelasan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.